الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه kerana dengan limpah kurnia rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kesempatan dan keizinan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama berada di sini dan meneruskan siri kuliah tafsir kita, dan insya-Allah kita akan bergerak kepada surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. Al-Baqarah ayat yang ketiga, yang mana sebelum ini kita sudah membahaskan, memperincikan dan mendetailkan tentang ayat yang kedua, terutamanya fungsi Alkitab, iaitu Al-Quranul Karim, dan bagaimana Alkitab ataupun manual pengguna ini dapat dijadikan sebagai petunjuk dan hidayah kepada orang Islam dan juga kepada orang yang beriman, lebih-lebih lagi kepada orang yang sudah mencapai martabat ataupun tahap manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya ayat yang ketiga berbunyi, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka-mereka yang beriman, yang percaya, yang berakidah dengan alam gaib, dengan perkara-perkara yang gaib, sesuatu yang tak dapat ditangkap dengan panca indera yang lima, sesuatu yang tidak ditangkap dengan akal fikiran manusia. Dan di antara mereka ini, mereka menunaikan, dengan arti kata lain mendirikan salat, dan mereka menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang dianugerahkan ataupun dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kesinambungan ayat ini sebenarnya dia tertarik dengan ayat yang kedua. Maksudnya ada connection, ada chemistry antara ayat yang kedua dengan ayat yang ketiga. Mana mungkin seorang Islam, mana mungkin seorang mukmin, lebih-lebih lagi mana mungkin seorang yang bertakwa, dia nak menjadikan diri dia ni beriman pada perkara yang gaib, dia nak menjadikan diri dia percaya pada perkara yang gaib, dia nak berakidah dengan akidah perkara-perkara yang gaib, sedangkan berita tentang perkara yang gaib itu tak sampai pada dia. Kita ni hari ni nak percaya pada perkara gaib, nak beriman pada perkara gaib, dari mana datang sumber perkara gaib tersebut? Hak kata kita nak yakin, hak kata kita nak percaya, hak kata kita nak beriman tu sumber dia tang mana?
laluan dia tang mana, acuan dia tang mana, bekas dia tang mana. Sebab tu saya kata ayat yang ketiga ni dia terkait dengan ayat sebelum ni yang kita dah perbahas, iaitu Alkitab. Sumber perkara gaib yang sampai pada kita hari ini tidak dapat tidak datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, seterusnya disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berita-berita tersebut dibukukan oleh para sahabat yang hari ini kita namakan sebagai naskah ataupun nuskhah Al-Quran. Jadi melalui ayat-ayat Al-Quran lah, firman-firman Allah lah, ayat-ayat Allah lah, berita-berita gaib itu sampai kepada kita hari ini. Dan kita dalam agama, salah satu rukun iman kita percaya kepada kitab. Maksudnya setiap pemberitaan dalam Al-Quran, tidak kira sama ada berita tersebut mampu dicerna ataupun diolah oleh akal kita. Dengan kata lain, apa saja ayat Al-Quran yang Allah cerita pada kita ni, ada rasional dia, ada logik dia, tu kita kena beriman. Bahkan lebih jauh, kalau kita baca ayat ni nampak tak rasional pada akal, nampak tak logik pada akal pun, kita kena beriman. Sebab dia firman Allah, sebab dia ayat Allah. Dan kadang-kadang apa yang Allah sebut dalam Quran ni nampak pada pandangan mata kasar kita. Allah sebut bukit, kita nampak bukit. Allah sebut matahari, kita nampak matahari. Allah sebut bulan, kita nampak bulan. Itu pun kita kena yakin dan beriman. Dan kadang-kadang apa yang Allah sebut tu tak nampak pun pada pandangan mata kita. Dalam Quran Allah sebut angin, dalam Quran Allah sebut udara, dalam Quran Allah sebut nafas. Haji nampak tak angin? Haji nampak tak udara? Haji nampak tak nafas? Yang kita nampak hari ni cuma kesan daripada angin. Tengok pokok tu diam, mari angin bergoyang pokok tu. Kesan angin nampak, tapi angin tak nampak. Walaupun tak nampak, bila Allah sebut dalam Quran, kita kena yakin, kita kena beriman, kita kena percaya. Baik. Bila disebutkan di sini salah satu sifat manusia yang bertakwa kepada Allah, yang pertama, allazina yu'minuna bil ghaib, iaitu mereka-mereka yang yakin, percaya dan beriman kepada perkara gaib. Dalam Al-Quran, banyak kali kita baca Quran, kita akan terjumpa perkataan ataupun kalimah al-ghaib. Betul? Salah satunya di sinilah, bil ghaib. Sebenarnya dalam Al-Quran ada lebih kurang 56 kali Allah sebut kalimah dan perkataan al-ghaib. 56 kali dalam 30 juzuk Al-Quran ini. Dan bila disebut tentang ghaib di sini, dia menunjukkan beriman kepada perkara yang tidak nampak pada pandangan mata kasar kita. Dengan bahasa yang lain, yang tak boleh diramal, yang tak boleh ditembus, yang tak boleh dicerna, yang tak boleh dianalisis dengan 5 panca indera yang Allah bagi pada kita. Bila sebut tentang hal-hal yang melibatkan perkara gaib, seolah-olah 5 panca indera tadi macam tak ada fungsi untuk memahami dia dengan hakikat yang sebenar. Sebab apa? Sebab yang terkandung elemen-elemen dan komponen dalam perkara gaib, sebagai contoh rukun teras 6 kita, percaya pada Allah. Hari ni ambil satu contoh mata kita. Hari ni boleh lihat macam-macam alam syahadah, alam dunia. Tapi bila sebut saja tentang Allah, siapa boleh angkat tangan dia pernah nampak Allah dengan mata lendir dia? Tak ada siapa boleh angkat tangan. Panca indera mata kita tak mampu nak memandang zat Allah, apatah lagi cahaya kebesaran dia.
Begitu juga dengan pendengaran. Telinga kita tak mampu nak mendengar kalam Allah yang hakiki. Telinga kita tak mampu nak mendengar kalam Allah yang bersifat sebenar. Tetapi yang mampu kita dengar ialah kalam yang sudah ditulis, yang dibukukan, dibaca, ditajwid, ditaranumkan dalam bentuk huruf-huruf Al-Quran yang dibaca oleh manusia. Begitu juga kita kata hakikat menghidu. Kita tak akan pernah dapat menghidu bau zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak pernah nak boleh rasa zat tu masin ke, atau mempunyai apa-apa perasa yang lain, ataupun mempunyai apa-apa cita rasa yang lain. Ataupun kita ni nak tahu Allah tu jenis keras ke lembut, Allah ni jenis berat berapa ribu kilogram. Tak mampu kita nak analisis, tak mampu kita nak ramal berkaitan dengan 5 panca indera kita. Begitulah juga dengan urutan-urutan yang lain. Bila kita membicarakan tentang malaikat pun sama. 5 panca indera kita tak mampu untuk mengetahui hakikat sebenar tentang malaikat. 5 panca indera kita tak mampu untuk mengetahui hakikat sebenar tentang hari kiamat, tentang qada dan qadar, tentang syurga dan neraka, tentang titian sirat, tentang neraca timbangan yang akan dipertanggungjawabkan amalan kita di hadapan Allah kelak. Ini akan berlaku selepas berlakunya pemisahan antara jasad dengan ruh. Lepas kita berpisah jasad dengan ruh menuju ke alam kubur, menuju ke alam barzakh, maka kita akan dapat mengetahui keyakinan kita berkenaan dengan alam kubur sebelum ni adalah tepat dan benar. Masa kita duduk atas dunia, kita hanya dibicarakan oleh ustaz-ustaz, kita hanya dibicarakan oleh tuan-tuan guru. Bagaimanakah keadaan dan rupa di alam kubur berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau orang buat baik dapat nikmat macam ni dalam kubur, kalau orang buat jahat dapat siksa macam ni dalam kubur. Waktu kita hidup tak mati ni kita sekadar beriman dan percaya benda tu, tapi tak boleh rasa lagi. Dan bila kita betul-betul meninggal, kita betul-betul mati, dah berpisah alam, roh kita pi ke roh alam kubur, roh alam barzakh, maka kita akan dapat tahu, kita akan dapat kecap dan rasa sendiri. Kalau baik dapat rasa nikmat kubur, kalau jahat dapat rasa siksa kubur. Baik, kembali. Bila sebut tentang alam ghaib, dia berbeza dengan ilmu ghaib. Ada kadang-kadang orang sebut alam ghaib dan ada kadang-kadang orang sebut ilmu ghaib. Ilmu ghaib ni dia tak ada terlibat langsung dengan alam ghaib. Biasa atas pemaknaan kita sebut, atas pemaknaan bila saja orang tu sebut tentang ilmu ghaib, sebenarnya dia tak ada kena-mengena pun dengan hal-hal rukun iman tu. Baik, sebagai contoh, Din, lama aku tak jumpa hang. Lama mana dah kita tak jumpa? Dekat 10 tahun dah. Hang pi mana, Din? Aku pi berguru dengan Panglima Bukit Siguntang atas tu. Hang guru ilmu apa dengan dia? Aku berguru ilmu ghaib. Bila dia sebut berguru ilmu ghaib tu tak ada kena mengena dari sudut pemaknaan ayat biasa dengan ilmu tentang benda ni. Bukan dia kata aku belajar ilmu ghaib tersebut, dia pi belajar tentang nak kenal Tuhan, tak. Bukan dia kata aku pergi belajar ilmu ghaib tu dia nak kenal malaikat, nak kenal qada-qadar, nak kenal apa dak. Maksud ilmu ghaib di situ dia belajar cara-cara nak menghilangkan diri dia daripada pandangan mata orang. Tak ada kena mengena pun dengan alam ghaib yang kita sebut pada malam ni. Itu asas pemaknaan sebenar alam ghaib dengan orang sebut belajar ilmu ghaib. Baik, kembali. Sekarang kita tengok antara dasar-dasar teras kita dah diberikan dalam agama ada 6 rukun iman dan semuanya memang bersifat ghaib. Semuanya bersifat ghaib. Tapi ustaz nak ghaib macam mana? Sebab kalau kita kata Allah Subhanahu wa ta'ala memang ghaib, betul. Malaikat memang ghaib. Qada dan qadar memang kita tak tahu, ghaib.
hari kiamat memang tak berlaku lagi, memang gaib. Tapi bagaimana dengan kitab dan rasul? Gaib ke dia? Sebab rasul-rasul dulu hidup bersama kaum mereka masing-masing. Orang zaman Nabi Adam boleh tengok Nabi Adam, tak gaib pun. Orang zaman Nabi Nuh boleh tengok Nabi Nuh, tak gaib pun. Orang zaman Nabi Ibrahim boleh tengok Nabi Ibrahim, tak gaib pun. Dia jadi gaib tang bila? Bila sampai zaman kita, ada lagi tak kesempatan tu? Nabi Adam pun kita tak dan tengok, Nabi Ibrahim pun kita tak dan tengok, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kita tak dan tengok. Dari sudut ini dia berlaku dalam pemecahan. Kita cerita satu benda lagi, dia gaib pada kita tapi tak gaib pada orang. Satu lagi berkenaan dengan kitab. Nak kata gaib macam mana? Quran hak kita baca hari-hari ni duduk depan kita. Nak kata gaib macam mana? Quran hari-hari ni kita duk belik. Maksud gaib di sini, sesetengah periwayatan ulama menyebut tak berlaku pada zaman tersebut kita hidup bersama dengan Rasulullah dan sahabat waktu Al-Quran ini diwahyukan dan diturunkan pada Nabi. Jadi hak terlibat Rasulullah, hak terlibat para sahabat. Jadi kita ni hak dah dibukukan Al-Quran tu. Baik, kembali ya. Antara benda lain, hak selain daripada rukun iman, ada lagi tak benda gaib yang kita wajib percaya, kita kena yakin percaya, diceritakan Allah dalam Quran? Selain daripada 6 tu, ada lagi tak? Hak teras Allah, hak teras malaikat, kitab, rasul, qada qadar, hari kiamat. Tapi menerusi ayat-ayat yang lain dalam Quran, ada lagi tak hal-hal yang bersangkutan dengan benda gaib kita kena yakin dan percaya? Ada lagi tak? Ada, banyak. Tetapi apa pun banyak itu, dia tetap berkaitan dengan 6 yang teras tadi. Cuma dia dihuraikan, dia diperincikan dengan lebih detail. Sebagai contoh, bila sebut makhluk Allah, adakah hari ini makhluk Allah yang gaib dan tak nampak pada pandangan kita tu cuma malaikat satu tu saja? Contoh jin. Nampak tak jin? Tak ada orang nampak jin kan? Tak ada orang nampak jin. Tapi jin tu ada ke tak ada? Jin tu ada, cuma kita tak nampak. Setan, kita yakin dan percaya dia wujud, dia ada, tapi kita tak nampak. Begitu juga dari sudut eksistensi alam. Exist tu pinjam bahasa Inggeris, kewujudan alam. Dalam Al-Quran sebut ada alam rahim, ada alam roh, ada alam akhirat, ada alam mahsyar. Benda tu tak ada dalam hak rukun 6 yang teras, tapi dia ada ke tak ada? Dia ada. Dia wujud ke tak wujud? Wujud. Kena yakin dan beriman ke tidak? Yakin dan beriman. Apapun, banyak lagi diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran yang bersangkutan dengan hal-hal gaib yang tidak direkodkan sebagai teras rukun iman yang 6 tadi. Tapi kita tetap kena yakin dan percaya dia datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, di sini juga ayat ni nak mengajar pada kita antara manusia yang biasa dengan manusia yang sebenar, manusia yang biasa dengan manusia yang paling unggul. Ayat ni suruh beriman dengan benda gaib, tapi boleh membezakan antara seseorang tu hebat ke tak hebat, unggul ke tak unggul, kualiti ke tak berkualiti. Baik, sekarang kita lihat, kita didedahkan oleh Allah dalam bentuk informasi dan maklumat dalam Al-Quran bahawa alam kita ni terbahagi kepada 2. Satu kita panggil alam syahadah, iaitu alam yang nyata, hak nampak. Satu lagi alam gaib yang dipanggil alam metafizik. Alam syahadah semua orang boleh nampak dan ini termasuk dalam ilmu daruri.
Tak ada seorang pun boleh klaim, tak ada seorang pun boleh dakwa, tak ada seorang pun boleh sangkal dia boleh lebih daripada orang lain dari sudut ilmu alam syahadah. Kalau hari ini kita sama-sama tengok bukit, orang tu pun tengok, kita pun tengok, kampung lain pun tengok, benua lain pun tengok, negeri lain pun tengok, kita tak boleh nak tipu dah. Kewujudan dan keberadaan dia, bila tiun pada benda tu, semua sepakat ni bukit. Tak ada kata kampung ni kata ni bukit, kampung lain kata ni gajah. Faham? Maksud dia kita sepakat dah tu. Tengok benda kerah tinggi tu bukit, mari dia tu seorang, ni gajah ni. Tak berapa betul dah tu. Maksudnya hak zahir tu semua boleh sepakat, tak ada lebih pun seorang tu dengan orang lain. Dan bila tiun pada benda tu, semua orang boleh tahu, semua orang boleh kenal, semua orang boleh faham. Tetapi yang membezakan di sini cuma dari sudut analisis seseorang atas kelebihan benda tu saja. Maksud dia di sini, bila umum kita tahu tu bukit, mungkin para saintis, mungkin para ahli geologi, mungkin para ahli geografi, dia tahu isi-isi dalam bukit tu secara terperinci. Bukit ni bukan nampak tanah saja, tapi dia ada batu lah, dia ada dinamik lah, dia ada kristal lah, dia ada biji timah lah, dia ada tu, dia ada tu. Tu je lebih pada orang biasa. Hakikatnya hak teras semua orang boleh nampak, semua orang boleh tahu. Tetapi yang jadi seseorang tu lebih hebat, lebih unggul dan berkualiti ialah bila dia percaya dan dia beriman sesuatu yang dia tak nampak. Yang mana sesuatu yang dia tak nampak, yang kita kata alam ghaib ini, inilah membuktikan keunggulan manusia sejati. Sebab kadang-kadang di luar sana, bagi manusia-manusia yang berfahaman dan beraliran etis sebagai contoh, orang etis ni orang yang tak percaya adanya Tuhan dan pencipta. Dia tak boleh terima satu benda, satu maklumat, satu fakta yang kalau tak logik pada akal, tak rasional pada akal. Bagi dia semua benda ni mesti nampak, mesti jelas, mesti nyata, mesti dirasionalkan dengan akal, mesti dilogikkan dengan akal. Kalau tak logik pun tak boleh terima dah, walaupun benda tu nampak. Jadi payahlah kalau kita nak istimbatkan, kita nak lorongkan, kita nak masukkan jalan ni bagi benda yang logik tentang alam ghaib. Alam gaib ni boleh bermain dengan logik ke Haji? Boleh bermain dengan logik ke alam gaib? Tak boleh. Sebab dia tak boleh dikuasai oleh 5 panca indera kita. Tapi sebab apa orang tu jadi hebat, orang tu jadi beriman, bertakwa dan berkualiti? Sebab dia menerima, dia mempercayai, dia beriman, dia berakidah, dia yakin bahawa walaupun benda tu tak nampak pada pandangan mata dia, tak boleh dengar pada pendengaran telinga dia, tak boleh rasa pada rabaan dia, tak boleh hidu pada penghiduan dia, tak boleh rasa pada lidah dan bibir dia, tapi tetap juga dia beriman. Sebab sebenarnya perkhabaran, berita dan informasi ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hang nak kata tak logik, ikut hang lah, tapi aku yakin dan beriman sebab dia datang dari Allah. Hang nak kata tak rasional pada akal, ikut hang lah, aku tetap yakin dan beriman sebab dia datang daripada Allah. Hang nak kata benda yang tak nampak tak boleh nak dipercaya, ikut hang lah, walaupun tak nampak sebab perkhabaran ni datang daripada Allah, aku kena yakin, aku kena beriman, aku kena percaya. Barulah boleh jadi hebat. Kalau di sini kita fail, bagaimana seseorang itu nak meyakini adanya pencipta bagi alam ini? Kalau di sini kita dah fail, bagaimana kita nak mengakui keberadaan dan kewujudan Allah? Sebab tu orang-orang etis ni tak ada Tuhan, tak boleh menerima konsep penciptaan. Sebab bermain dengan rasional dan logik akal. Dah Tuhan tak nampak, dia tak percaya benda hak tak nampak, dia tak percaya benda hak tak nyata, dia tak percaya benda hak tak jelas. Payah.
Bayangkan kalau Allah tu kita boleh nampak, apa jadi? Kita buat ayat-ayat bodoh kita saja. Kalaulah Allah tu Tuhan kita menampakkan zat dia dalam bentuk apa sekalipun dia nak merupakan, macam-macam percanggahan akan berlaku. Macam-macam percanggahan akan berlaku. Contoh kita kata, bukan Tuhan yang sebenar, bukan Allah yang sebenar. Tuhan-Tuhan yang diadakan, Tuhan-Tuhan yang direkakan oleh manusia ni pun, kalaulah nisbah agama lain menganggap dia tu Tuhan, tapi macam-macam kekurangan dan kelemahan kita boleh definisikan. Kadang-kadang contoh ada satu patung tu, kita kata pegang pedang, jelir lidah tak? Kita pun tanya, ni apa ni? Ni Tuhan kami. Tapi kita pergi dekat, kita tengok, pasal apa ukuran lidah dia ni tak sama dari sudut simetri matematik. Hak ni aku ukur lidah dia belah kanan 3 cm, aku ukur belah ni 5 cm. Tuhan lagu mana ni? Lidah pun cacat. Nampak tak? Tu hak patung, hak keras, tapi dia anggap Tuhan pun orang boleh komen macam-macam tak? Hang jangan duk kata kat Tuhan aku, dia jadi cerita lagu lain pula. Lepas tu kalau pula color lidah tu biru campur merah, macam tak ada color lain dah lidah Tuhan, biru campur merah, campurlah hijau dengan kuning ke lidah. Dia cerita lagu lain pula. Lepas tu kita kata ada hak pegang seruling pula ke sebagai contoh. Tak, duk pegang seruling. Mungkin mari hak orang tak berapa betul pun, dia cakap apa? Kalau setakat pegang seruling hang anggap Tuhan, aku main seruling pun tiup ada juga bunyi. Ni Tuhan main seruling tiup tak bunyi-bunyi. Tengok, orang boleh kata apa-apa. Hak-hak manusia buat tu macam-macam orang komen. Bayangkan kalau dijelmakan, tak tahulah dah. Kalau rambut tu nak bersinar sikit-sikit, koko, aku nampak macam koko, hang nampak aku nampak macam oren. Hak tu dah koko, hak ni dah oren, lagu lain dah. Muka irah-irah siapa? Hak ni irah dia tu, ni irah dia ni. Tinggi-tinggi rasa dekat-dekat dengan dia tu, tinggi rasa dekat-dekat dengan dia ni. Kalau dirupakan macam-macam telahan, macam-macam pendapat, macam-macam komen, tapi nak tahu keimanan yang sebenar, walaupun tak nampak, kita percaya. Dan di sinilah hari ini, bila informasi Quran datang kepada kita dari sudut supaya kita beriman dengan benda yang gaib, sebenarnya informasi ini bukan datang dari dalam diri kita. Ingat, informasi benda gaib bukan datang dari dalam diri kita. Hal-hal yang kita nak kaitkan yang terkandung dalam alam gaib bukan boleh diagak-agak dengan fikiran dan imajinasi. Kita pun nak guna otak kita, nak guna imajinasi kita. Agak-agak Tuhan ni lagu mana lah? Ada rupa ke dia? Ada tangan ke dia? Ada kaki ke dia? Dia duduk kat mana? Ada jari ke dia? Ada mulut ke dia? Sampai ke tak sampai? Tak sampai. Sebab kita menggunakan imajinasi kita, khayalan kita. Sedangkan hakikatnya tak sampai zat Tuhan pada khayalan dan imajinasi. Begitu juga kita nak bermain pada agakan, pada pendapat, pada pengandaian. Ikut kepada ayat ni campur dengan hadis, aku mengandaikan Allah macam ni, aku mengandaikan Allah macam ni. Tak sampai. Mengikut ayat Quran campur dengan hadis, aku mengagak Tuhan lagu ni, aku mengagak Tuhan lagu ni. Tak sampai. Agakan dan andaian pun tak sampai, khayalan dan imajinasi pun tak sampai. Sebab dia di luar batasan kita untuk memikirkan hal tersebut. Makin jauh anda fikir, bukan anda akan dapat jawapan, tapi anda akan jadi apa? Jadi tak berapa betul. Allah suruh beriman saja, jangan fikir lagu mana. Beriman dengan apa? Hak dia sebut tu, 3 benda tu. Beriman dengan nama-nama dia, beriman dengan sifat-sifat dia, beriman dengan perbuatan-perbuatan dia. Hak bahagian zat tak payah kacau.
Hanya dialah yang mengetahui tentang zat dia sendiri. Baik. Selain daripada tu, tiga benda yang boleh melorongkan seseorang pada alam ghaib, pada pengetahuan ilmu ghaib. Tiga jalan. Tapi hanya satu jalan yang disepakati. Dua jalan lagi kemungkinan besar boleh berlaku atas anugerah Allah, tapi tidak pada semua manusia, tidak pada semua orang. Dengar betul-betul ya, nanti takut tersilap faham. Lorongan pertama tentang pengetahuan ilmu ghaib ataupun alam ghaib ni boleh datang melalui Allah mencampakkan ilham pada seseorang. Allah campakkan ilham pada seseorang dalam keadaan dia sedar, bukan dia tidur. Maksudnya saya ni tak tidur, saya ni sedar, tiba-tiba datang satu ilham. Ilham yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu lagi melalui jalan mimpi. Seorang tu tidur, mungkin tidur orang yang soleh. Seorang tu bermimpi, mungkin mimpi seorang wali Allah. Datang perkhabaran-perkhabaran pada dia dari alam ghaib. Tapi suka saya ingatkan, dua jalan ini, ilham ataupun mimpi, dia tak ada kena-mengena dengan acuan dan bekas hal-hal yang teras rukun iman. Dia tak ada kena-mengena dengan hal keagamaan. Dia cuma datang dari sudut benda-benda yang lain. Contoh kita kata, dia bermimpi esok kalau naik kereta, kereta tu akan accident. Dia mimpi lagu tu lah contoh. Kalau hang naik kereta tu akan accident. Jadi rasa tak sedap hati, aku tak mau pilah, hang pilah geng hang. Tiba-tiba, accident sungguh. Macam baru tahu, semalam mimpi lagu ni lah. Jangan naik kereta tu accident. Jadi aku rasa berat hati, aku tak naik. Tiba-tiba geng lain naik, accident sungguh. Ada kena mengena dengan agama tak? Tak ada Lorongan ni tak ada kena mengena dengan agama. Tak ada siapa boleh dakwa pun hal yang berkaitan dengan agama. Maksudnya yang sudah ditetapkan oleh Allah. Contoh dia mimpi, semalam Allah bagi tahu dalam mimpi, sebenarnya lepas surah An-Nas tu ada satu lagi surah yang orang lain tak tahu. Aku seorang saja tahu. Surah tu nama sekian-sekian, ada 5 ayat. Ni apa dia? Mengarut dah tu. Kalau dia dakwa lagu tu menerusi mimpi, Allah bagi satu surah yang terakhir lepas surah An-Nas tu ada surah lain. Orang lain tak tahu. Allah baru bagi tahu kat aku seorang dalam mimpi semalam. Ni mengarut dah. Bila dia masuk acuan agama yang telah ditetapkan, yang telah disampaikan pada Nabi, karut. Ataupun dia kata aku dapat ilham semayang kita ni bukan 5 waktu, tapi ada 7 waktu. Dia kena semayang lagi hak wajib 2 waktu yang lain. Bilangan rakaat dia sekian-sekian. Betul ke salah ni Ji? Dia akan jadi mengarut. Dia akan jadi mengarut. Dia hak jenis benda-benda macam tadi. Yang kedua ialah melalui apa? Kadang-kadang ni dipanggil Al-Hatif dalam ilmu tasawuf. Al-Hatif ni macam ada suara. Suara yang jelas kedengaran pada telinga seseorang tu, suruh dia buat sesuatu. Suruh dia buat sesuatu yang mengandungi kebaikan pada diri dia. Bukan kata suara hati ni, tapi suara macam orang bercakap mampu didengar oleh telinga dia. Kalau suara hati, kita lebih kepada monolog. Kalau 2 orang, dia jadi dialog. Yang ni dialog tapi tak nampak siapa yang bercakap tadi, tapi memang terdengar-dengar. Dia suruh buat lagu ni, dia suruh buat lagu ni. Benda tu ke arah kebaikan pada hidup dan agama kita. Dan yang ketiga, hak inilah disepakati ramai, tak boleh buat apa. Sumber dia Al-Quran, sumber dia hadis Nabi, pemberitaan dan perkhabaran hal-hal yang melibatkan alam ataupun ilmu-ilmu yang bersifat ghaibiyah. Hak ni jelas tak ada siapa boleh nafi, hak ni jelas tak ada siapa seorang pun boleh sangkal. 3 jalan tadi. 2 hak depan tu tak ada kaitan dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah pada Nabi Muhammad. Yang terakhir itulah barulah ada hubungan kita dengan kehidupan beragama. Apa yang Allah kata, Allah sebut, kena yakin, kena percaya.
Tak dapat tidak tentu. Baik, seterusnya kita pergi kepada pembahagian. Pembahagian apa yang diistilahkan oleh para ulama sebagai pengetahuan tentang perkara-perkara ghaibiyah. Dia terbahagi kepada 3 juga. Tadi saluran nak masuk ilmu ghaib, pengetahuan ghaib. Ni ialah penerangan tentang asas perkhabaran tentang perkara ghaib. Pertama ialah kadang-kadang perkara itu ghaib pada kita tapi tak ghaib pada orang lain. Dia ghaib pada kita, tak ghaib pada orang. Takkan orang tu saja boleh tahu perkara ghaib tu, kita tak boleh ke? Hak inilah yang kita sebut depan tadi. Zaman yang disebutkan oleh Allah, zaman Nabi-Nabi dan Rasul sebelum kita. Dia ghaib pada kita tapi tak ghaib pada orang hak hidup dengan Zabi pada zaman tu. Kisah Nabi Adam yang Allah cerita dalam Quran ghaib pada kita. Kita tak hidup zaman Nabi Adam. Kita tak tengok event-event dan peristiwa yang berlaku Adam dengan umat dia. Kita tak pernah dengar Adam bercakap, dengar suara dia, bagi perintah ke, larang ke apa, cakap apa, kita tak dengar. Tapi yang mampu dengar orang-orang, umat dia, anak-anak dia, isteri dia yang hidup pada zaman dia. Jadi benda tu tidak ghaib pada orang tapi ghaib pada kita. Dan keseluruhan hak zaman selepas Adam tu semuanya ghaib tentang Adam dari sudut tadi. Begitu jugalah contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ghaib pada kita sebab kita tak hidup pada zaman Nabi Ibrahim. Tak pernah dengar ungkapan-ungkapan, bilah-bilah perkataan dia bercakap, tak pernah tengok event dan peristiwa sewaktu hidup sekali dengan dia. Tapi benda ni tak ghaib pada umat yang hidup sekali dengan Nabi Ibrahim. Dia boleh tengok Nabi Ibrahim tu, contoh kita kata dibakar. Dia boleh tengok Nabi Ibrahim berhijrah daripada Babylon pi ke Palestin. Dia boleh tengok Nabi Ibrahim dengan peristiwa-peristiwa yang lain yang dicatatkan oleh Allah dalam Quran. Baik, bila sebut tentang Nabi Muhammad sekalipun, sememangnya dia ghaib atau tak ghaib dengan kita sekarang? Dia ghaib, tetap dia ghaib. Kita tak hidup zaman Nabi, kita tak hidup zaman sahabat. Bahkan kalau cerita ni dikaitkan bukan dengan Nabi dan Rasul sekalipun, ambillah event mana dalam Quran pun kita tak terlibat. Allah cerita pasal Ashabul Kahfi, kita hidup tak zaman dia? Kita tak hidup, tapi kita yakin dia bila datang perkhabaran ini dari Allah, dia pernah berlaku, dia pernah ada, dia pernah wujud. Zulkarnain, abang hidup zaman Zulkarnain? Tak, tapi kita percaya Zulkarnain ada, Zulkarnain wujud. Luqmanul Hakim, hidup tak zaman dia? Tak hidup, tapi kita yakin dan percaya wujudnya manusia, wujudnya personaliti yang nama Luqmanul Hakim. Ashabul Ukhdud, peristiwa pembakaran kan dalam lubang ramai-ramai itu. Peristiwa tu kita kena percaya, yakin dan beriman walaupun kita tak ada pada zaman tu. Inilah yang dikatakan perkara ghaib yang berlaku pada orang dalam pengetahuan orang, tidak ghaib pada pandangan kita. Yang kedua ialah semua ni ghaib. Semua tu tak ada pengetahuan tentang benda tu kecuali hanya individu tertentu yang terlibat. Tapi bagaimana kita tahu? Kita tahu dengan kemungkinan Allah menceritakan peristiwa tersebut. Walaupun kita tidak dapat menanggapi peristiwa tersebut secara hakikat dan realiti, tapi Allah bagi gambaran. Hanya beberapa individu yang terlibat, tidak keseluruhan. Sebagai contoh, Allah sebut dalam Quran, dialah pencipta langit dan bumi. Tapi siapa orang-orang yang hidup ni pernah saksikan Allah cipta langit dan bumi bang? Manusia pun tak buat lagi. Jadi seorang manusia pun tak terlibat masa Allah cipta langit, masa Allah cipta bumi. Kalau Allah tak khabar dalam Quran dia cipta langit, dia cipta bumi, kita tahu ke tak? Kita tak tahu. Tapi kita yakin dan percaya Allah sebut dia pencipta langit, dia pencipta bumi. Tapi keterlibatan untuk membuktikan benda tu, tak ada seorang manusia terlibat, sama macam kes yang pertama tadi.
Allah saja masa tu cipta langit, cipta bumi. Allah cipta bulan, matahari, bintang. Ada orang lain terlibat tak Ji? Tak ada juga. Tapi kita kena percaya sebab Allah sebut dia cipta langit, dia cipta bulan, dia cipta bintang. Bahkan ada keterkaitan sedikit dengan individu. Kisah awal Allah cipta Nabi Adam. Allah cipta Nabi Adam, Allah cipta Hawa, Allah ada iblis, ada malaikat. Hak tahu kisah tu betul 2-3 orang tu lah. Orang lain sekali dengan kita boleh tahu kisah Adam tu makan buah larangan, Hawa makan buah larangan, iblis dikutuk, dilaknat oleh Allah. Siapa bagi tahu kita? Al-Quran lah bagi tahu, Allah lah yang bagi tahu. Tapi tak semua orang terlibat, individu-individu yang Allah sebut. Sebab yang lain belum diwujudkan, belum dijelmakan, belum dilahirkan, dan belum lagi manusia tu turun ke bumi. Dan yang ketiga, inilah hal gaib yang bersifat umum. Hak kita tak boleh tahu. Walaupun Allah cerita, kita tak boleh tahu. Tadi Allah cerita, kita boleh tahu walaupun kita tak terlibat. Allah kata dia cipta langit, dia cipta bumi. Walaupun kita tak terlibat masa penciptaan, tapi lah ni boleh tengok langit tak? Boleh tengok langit, boleh tengok bumi. Masa Allah cipta bintang, matahari, bulan, kita tak terlibat, tapi hari ni boleh tengok bulan, bintang, matahari. Tapi hak nombor 3 ni Allah cerita kewujudan dan keberadaan dia. Walaupun Allah cerita, kita tak boleh buat apa. Kita kena perlu beriman dan percaya. Contoh, bila Allah sebut dia ni ada zat yang tersendiri. Allah dia ada zat yang tersendiri, dan ini dinyatakan oleh Allah. Zat dia ni bersifat qul huwallahu ahad, bersifat tunggal, bersifat maha esa. Allah sebut, kita tahu dia tunggal, dia bersifat maha esa. Tapi boleh tengok tak? Boleh nampak tak zat dia tu? Tak boleh. Tak boleh. Allah sebut dia duduk atas aras, tapi keberadaan dia atas aras tu boleh fikir tak? Allah duduk lagu mana? Dia kata duduk bersemayam atas aras, duduk lagu tu, bukan duduk lagu ni. Kita kena beriman dan percaya, tapi tak boleh nak gambarkan. Allah kata dia ada tangan, tapi boleh bayangkan tak tangan tu? Tak boleh. Tapi kita kena beriman Allah ada tangan, sebab Allah sebut. Tapi tangan dia tu yang manusia fikir tu, yang jadi terpeleok tu je. Kita duk fikir, dia suruh beriman. Dia lagu ni, dia ada tu, dia ada ni. Beriman, percaya je. Jangan duk fikir dengan akal, tak sampai. Hak cuba nak menyampaikan tu lah, mengagak-agak, mengandai-andai, meraba-raba tu lah yang jadi banyak. Khilaf tu, khilaf ni, orang tu nak agak lagu ni, orang ni nak andai lagu ni. Okey. Seterusnya, boleh faham dah kan ni? Okey, nampak kita pergi sikit-sikit lah. Dah 8.30 dah. Wa yuqimunas salah. Dan salah satu lagi sifat orang yang beriman, bukan setakat dia beriman dan percaya kepada benda gaib, tetapi dia juga mendirikan solat. Allah guna kalimah aqimus salah, mendirikan solat. Allah tak suruh mengerjakan solat, Allah tak suruh menjalankan solat, Allah suruh mendirikan solat. Solat yang didirikan, bukan solat yang dijalankan dan solat yang dikerjakan. Bila berkaitan dengan solat, ini menunjukkan bahawa kita semayang ni ada berkaitan dengan keimanan kepada yang gaib tadi. Bila kata kita semayang, kita nak beribadat, kita nak buat ritual amalan keagamaan yang nama solat, sebelum tu mesti ada hubungan. Kita semayang ni sebab apa? Kita semayang ni siapa yang suruh? Apa perlu kita semayang? Apa guna kita semayang? Dan kalau tanya hari ni pada kita, apa guna kita semayang? Apa perlu kita semayang? Sebab apa kita semayang? Kenapa kita mesti semayang? Sebab sembahyang itu adalah perintah daripada
Allah. Kita ambil hak tu, jelas dulu. Semayang ni perintah daripada Allah. Dan kita dah sembang tadi, Allah tu adalah suatu zat yang terlibat dalam pemahaman yu'minuna bil ghaib tadi. Yang kita tak boleh nak ramal, tak boleh nak rupa, tak boleh nak bentuk, tak boleh nak jelmakan. Arahan ini, perintah ini datang daripada Dia. Sebab kita yakin dan beriman pada Dia, kita buat arahan Dia. Dia suruh sembahyang, kita pun sembahyang. Tapi hakikatnya kita sembahyang, nampak tak apa yang kita sembah? Nampak tak kepada siapa kita ibadahkan? Sebut di mulut Allah, tapi benda tu jelas tak pada mata? Dia juga bersifat ghaib. Kita sembahyang tak ada apa-apa, nampak apa je kat depan? Nampak meja, nampak apa, kita tak sembah meja tu pun. Kita tak sembah mozaik tu pun. Kita tak sembah cermin tu pun. Kita tak sembah gambar yang tersangkut tu pun. Tapi hakikatnya hak mana? Hak ghaib, hak kita beriman itulah yang kita sembah. Hak ghaib, hak kita beriman itulah yang kita ibadahkan, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dari sudut logik, hari ini bila kita ambil perkumpulan agama-agama yang ada di atas muka bumi ini, atas dunia ni, semua agama ni ada ritual, ada ibadat masing-masing. Walaupun tak dinamakan solat, tapi lebih sinonim digunakan perkataan sembahyang. Kalau kita jumpa orang Hindu pun, han tak pergi sembahyang ke kuil ke? Jumpa orang Buddha tak pergi sembahyang dekat dia punya kuil ke? Jumpa orang Kristian tak pergi sembahyang dekat gereja ke? Kita selalu guna sembahyang. Sembahyang tu merujuk kepada cara melakukan ibadat kepada Tuhan mereka, ikut pemahaman konsep ketuhanan dalam agama masing-masing. Tetapi yang kita perincikan sebelum ni, bila kita kata kita sembahyang mencari Tuhan, kita sembahyang menghadap Tuhan, adakah kita ni sekarang sedang sembahyang dan menghadap Tuhan yang sama atau Tuhan lain? Hak orang Islam duk hadap lah ni, hak orang Islam duk ibadah lah ni, Tuhan yang sama ke dengan Tuhan agama lain hak dia semayang? Hakikatnya Tuhan yang sama ke Tuhan lain-lain dulu? Soalan nombor satu. Kalau kita semayang ni, Allah tujuan kita. Orang Kristian semayang, siapa tujuannya? Siapa tujuannya? Allah juga ke ada Tuhan lain selain daripada Allah bagi diri dia? Allah juga ke ada Tuhan lain? Allah juga. Tanya orang Yahudi pun Allah juga. Tanya orang Hindu pun Allah juga penamaan lain dalam kitab dia. Tanya orang Buddha pun satu zat yang tak boleh dirupa, tak boleh dibentuk, tak boleh diramal, tak boleh nak kata apa dia ni. Hakikatnya semua menuju pada Allah. Tetapi di sana berlaku kesilapfahaman tentang konsep ketuhanan, menyebabkan jadi macam-macam. Bila kita tengok agama Kristian, dia jadi konsep Trinity. Walaupun atas tu Tuhan Bapa merujuk kepada Allah. Kalau kita tengok dalam konsep Trinity agama Hindu, walaupun ada Vishnu dengan Siva, Brahman tu tetap merujuk kepada Allah. Walaupun kita kata dalam Buddha, Gautama Buddha, Buddha Amitabha, Buddha Shakyamuni, hak atas ni tetap merujuk kepada Allah. Hakikatnya bila kita merujuk kepada zat yang sama, Tuhan yang sama, mengapa pemahaman tentang konsep ketuhanan mesti berbeza? Dan yang paling jelas, mengapa cara ibadat kita nak sembah Tuhan yang sama semestinya berbeza? Di sini ketidaklogikan berlaku. Seolah-olah kami orang Islam cari Allah, ni cara ibadat kami pada dia. Dengan berdiri mula dengan takbir, ada rukuk, ada sujud, kemudian di akhir dengan salam. Tiba-tiba kamu juga dakwa dan klaim cari zat dia, tapi cara semayang jauh berbeza. Kamu pun dakwa nak semayang sembah Allah, nak beribadat pada Allah, tapi kenapa duduk atas kursi baca buku kecil saja? Ataupun cucuh lilin tu, cucuh lilin ni saja.
Kenapa perlu jauh berbeza? Ataupun orang Hindu kalau nak cari juga zat yang nama Allah yang tak mampu kita nak ramal dan tak mampu nak rupa tadi, kenapa perlu ada patung-patung yang pelbagai? Buddha pula kenapa perlu botakkan kepala, kenapa perlu pakai itu sekadar tafakur dan meditasi dan bertasbih berwirid? Kenapa agama ni lagu ni, agama ni lagu ni? Ketidaklojikan ini berlaku, boleh atau tidak satu zat Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah untuk menerima pelbagai jenis bentuk cara semayang, tapi dia mampu terima. Orang Islam nak semayang rukuk dengan sujud pun okey lah, boleh lah. Hak ni nak duduk atas kursi baca buku kecil pun aku okey lah juga. Hak ni tafakur dengan meditasi pun kepala botak, boleh lah. Hak ni Tuhan macam-macam pun, patung tu patung ni, batu tu batu ni pun aku terima jugalah, lulus jugalah. Hak ni pun lulus, hak ni pun lulus. Logik ke tidak? Logik ke tidak? Memang tak akan berlaku kelogikan. Tapi inilah hakikat yang sedang berlaku. Jadi dalam banyak-banyak ni mesti ada satu hak betul. Dan bila ada satu hak betul, hak lain automatik akan terbatal. Dan hari ni kalau kita nak dakwa kita yang paling betul dan terbaik, mesti dia akan jadi ada sentimen oleh sedaplah dia bercakap dia ikut Quran dia. Kalau kita ikut Quran, buku kita, kitab kita. Hakikatnya bila kita tengok nak cari hak paling betul. Dan kita ada periwayatan daripada Allah sampai pada Jibril, sampai pada Al-Quran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok nas dalil cukup jelas. Aqimus solah wa atu zakah. Dia kata tunaikanlah semayang, tunaikanlah zakat. Dan periwayatan mengenai ayat Al-Quran semuanya jelas mutawatir. Apa maksud mutawatir? Mutawatir ni tidak ada celah untuk salah seorang daripada periwayat tu nak melakukan penipuan dan pembohongan, payah. Itu maksud riwayat mutawatir. Seorang daripada hak ramai-ramai tu dia nak cuba bohong, nak cuba lipat cerita ni, payah. Macam contoh kita kata ada aksiden depan Masjid Binjai, pam belaga, kita pun semua pun keluar ramai-ramai. Berapa orang ni lebih kurang? 40 orang. Tiba-tiba 39 orang kata hak belanggak tu kereta dengan motor, seorang tu pergi kata ambulans dengan kereta kebal. Nak pakai hak mana? Hak betulnya motor dengan kereta. 39 orang tu motor dengan kereta, dia seorang saja ambulans dengan kereta kebal hak belaga. Seolah-olah tak ada ruang untuk dia menipu tu, kira terbatal terus hak dia. Periwayatan Al-Quran jelas. Allah suruh semayang, tapi cara semayang ada dalam Quran tak? Cara nak tunai semayang ada dalam Quran tak? Suruh takbir, suruh rokok. Dijelaskan oleh siapa? Dijelaskan oleh perlakuan Nabi. Kan hadis Nabi itu mencakupi perkataan, perlakuan, ikrar, pengakuan Nabi. Siapa yang saksi? Sahabat-sahabatlah. Terhasilnya hadis-hadis sampai kepada kita hari ini bukan saja dari sudut perkataan sahabat. Aku tengok Nabi bila semayang lagu ni, aku tengok Nabi bila rukuk lagu ni, aku tengok Nabi bila sujud lagu ni, aku tengok Nabi bila dia rukuk dia baca ayat ni, bila dia sujud dia baca ayat ni, bila dia tasyahud dia baca ayat ni. Hari ni kita menerima hadis-hadis bukan setakat perkataan, tetapi sepanjang hayat Nabi dia dilihat oleh kedua-dua mata sahabat tentang perlakuan tu. Waktu Nabi hidup tu sahabat bukan saja tengok dan dia meriwayatkan menerusi kalam dan perkataan dia kepada murid-murid. Apa yang mereka saksikan sewaktu hayat Nabi dari sudut ibadat yang nama dia sembahyang dan salat. Jadi benda ni sampai secara mutawatir pada kita. Dan kalau kita nak ambil hujah yang sama, adakah ini akan berlaku pada agama lain? Sedangkan jelas pada kita Al-Quran sebut bahawa sembahyang Rasulullah dengan sembahyang Nabi-Nabi sebelum ni tak ada beza pun. Yang beza, yang paling besar cuma dua.
Apa dia dua tu? Waktu semayang dengan jumlah bilangan rakaat saja. Cara semayang sama. Sebab tu saya kata tadi, walaupun Nabi tu berbeza zaman, cara semayang sama. Sebab apa mesti sama? Sebab sumber ni datang daripada Tuhan yang sama. Tak mungkin semayang Nabi dulu terpeleok kok lain, semayang Nabi lepas tu terpeleok kok ni, semayang Rasul lepas tu tunggang kok ni, semayang Rasul lepas tu terbalik kok ni. Nabi Muhammad pun lagu lain. Sumber sama, Tuhan yang sama, tapi suruh semayang lagu lain. Tak, dia sama. Tapi hak tak sama ni lagu mana? Mai kok mana? Inilah kata kadang-kadang bila kita tanya orang-orang awam pun, pasal apa kamu semayang lagu ni? Pasal apa kamu buat lagu ni? Dah tuk-tuk aku pun duk buat lagu ni. Itulah dalil dia. Tuk-tuk aku duk buat lagu ni. Dia pun lagu ni lah. Dia tak pernah tanya. Asal usul aku mesti tahu. Ayat mana yang suruh kita buat lagu ni? Ayat mana yang suruh cucuh liling ni? Ayat mana yang suruh buat patung ni? Ayat mana yang suruh semayang duk atas kursi ni? Pernah ditanya? Pernah diusulkan? Hak terima apa? Tok kata lagu ni lah. Nenek kata lagu ni lah. Tak boleh bangkang, tak boleh apa dah. Dia dah jadi tradisi, dia jadi turun-temurun. Akibatnya dia merosakkan agama tu sendiri. Boleh faham tak ni? Okey. Sekarang bila kita tengok tentang semayang. Semayang ni ialah hubungan, silah antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang dia perintah daripada Allah, dan ganjaran pahala akan diberi oleh Allah pada kita. Betul? Kita semayang, kita taat perintah Allah, Allah akan bagi pahala. Pahala tu sampai pada kita. Tapi kita semayang ke tak semayang, dia akan terkesan pada Allah atau tidak? Kita semayang ke tak semayang, Allah terkesan atau tidak? Kita semayang atau tak semayang, tak terkesan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia cuma terkesan pada kita. Bukan Allah memerlukan 1 tan Panadol 1 hari. Sebab pening aku suruh semayang, tapi manusia ni tak semayang juga. Pening aku, kena telan Panadol hari-hari. Lagu tu kah? Perlu pakai apa tu hak budak tu pakai atas dahi tu kan? Kalau demam tu tampai tu, koyuk kita orang tua ada atas dahi tu, nama apa dah? Yoko gapo agak ikut dia lah. Tak perlu pakai tu sebab pening aku suruh puasa, ramai orang tak mau puasa. Kan dah jelas, tidak bergerak walaupun 1 titik zarah dari kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah semua makhluk dia bersatu, mahu mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala, tak bergerak walau 1 titik zarah. Kalau kata ramai-ramai kita semua ni nak buat kufur, nak ingkar pada Allah, perimpullah seberapa banyak makhluk dia, dari jin mai semua tak tinggal jantan betina, mai lembu tak tinggal semua jantan betina, mai gajah tak tinggal semua jantan betina, mai manusia tak tinggal jantan betina. Kita bersatu hari ni seluruh makhluk yang Allah buat kita nak lawan Tuhan, kita nak ingkar Tuhan. Terkesan tak pada Allah? Tak terkesan walau 1 titik zarah pun. Tapi kalau semua pun berpakat nak buat ibadat, terbalik, kita buat lagu tu, Allah tak terkesan. Apa kata kita ramai-ramai ni, kita sama-sama semayang, kita sama-sama beribadat pada Allah, juga tak tergerak walau 1 titik zarah, tak terkesan pada Allah. Hakikatnya ibadat yang Allah bagi atas nama solat dan apa jua ibadah yang lain untuk Allah atau untuk kita? Ibadat tersebut untuk Allah atau untuk kita? Untuk kita. Allah buat bentuk pengibadahan itu untuk kita, bukan untuk dia. Dia tunggu nak bagi pahala saja. Dia tunggu nak bagi balasan atas apa yang kita buat, atas perintah dan arahan yang dia bagi itu. Kita tak semayang, kita akan terima. Kita tak puasa, kita akan terima.
Sebab Allah, dia bukan buat solat tu untuk dia, dia bukan buat puasa tu untuk dia. Kita lah ibadat tu. Jadi nak buat ibadat di mana? Nak buat dunia ke pada mahsyar besok? Atas dunia hak masa hidup ni lah Allah suruh buat ibadat. Mahsyar besok Allah nak balas dah apa yang kita buat atas dunia. Tempat, kalau kita kata dunia ni tempat bercucuk tanam, tempat menuai di mana? Di mahsyar ni tempat menuai, nak kutip hasil dah. Hasil banyak ke sikit daripada cara kita jaga tanaman ni. Bubuh baja ke dia, siram ke tak dia, racun ke tak kalau mari makhluk perosak. Kalau jenis tanam saja, lepas tu ikut dia lah, nak mampus, nak jadi, nak berbunga, dia nak berbuah ke tak berbuah, ikut dia. Hak jenis ikut dia ni, tengok-tengok, tak ada buah sebiji pun besok, bunga pun tak, batang pun repuk, daun pun tak ada 2 helai saja. Jenuh lagu tu. Jadi hak duk atas dunia dia nak baja pokok kita, nak pagak pokok kita, nak racun pokok kita, nak sembuk tu sembuk ni, nak suruh pokok tu jadi elok, tumbuh elok. Hak kita nak tuai hasil dia tu. Dan cara yang paling dekat kita dengan Allah tak ada lain, ialah dengan jalan mendirikan solat. Solat ni kalau kita faham betul-betul, memang banyak manfaat, memang banyak kegunaan. Sebab itulah Allah selalu kaitkan innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nombor satu, bila orang tu semayang dengan cukup syarat-syarat dia, cukup rukun-rukun dia, betul syarat sah wajib apa dia mampu mencegah seseorang tu daripada buat perkara fahsyak dan munkar. Maksudnya hari ni kalau kita semayang tapi diri kita masih terjebak dengan fahsyah dan mungkar, kita boleh cek dah semayang tadi betul ke tak betul. Allah kata kalau orang semayang, dia boleh jaga diri dia daripada buat perkara fahsyah dan mungkar. Tiba-tiba aku duk semayang ni duk buat juga fahsyah, dalam duk semayang pun duk buat juga mungkar. Maksudnya kena cek balik semayang aku ni tak berapa nak betul ni. Hak itulah setiap masa kita belajar tentang cara-cara nak memperbaiki dan memperelokkan sembahyang ataupun solat kita. Sebab nak dapatkan benda yang sama dengan orang lain, perlu ada vision. Perlu ada vision. Kita dah sebut pasal vision ni sebenarnya. Pasal apa kita buat benda yang sama tapi perolehan dia tak sama? Perlu saya ulang ke? Okey, ulanglah sikit-sikit. Mak ingat lagi cerita Siwaji, Mak? Siwaji the Boss. Siapa pernah tengok Siwaji the Boss? Ji pernah tengok tak filem Siwaji the Boss? Rajinikan tu. Siwaji the Boss ni dia ada satu niat yang murni kan. Bila dia balik belajar daripada luar negeri, dia balik belajar luar negeri ni, dia tengok kanak-kanak di India tempat dia tinggal tu banyak yang ibu bapa tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka. Jadi dia punya niat yang baik, dengan dana yang dia ada, dia nak bina yayasan pendidikan dia sendiri. Jadi anak-anak yang tak boleh sekolah ni, dia akan biaya sekolah mereka, mari sekolah ramai-ramai, belajar tinggi-tinggi. Bila pi berjaya lanjutkan pelajaran ke luar negeri, balik dapat membangunkan India dia. Bagus harapan dia. Dan kisah ni selalu saya kaitkan dengan satu peristiwa di mana suatu ketika ada satu jeep macam Pajero lah masuk satu kampung, yang kampung ni dianggap macam mundur dan kuno. Daripada jeep tu berhenti, keluar 3 orang lelaki. Ni tak terkait dengan Siwaji dah ni cerita lain. Bila keluar 3 orang lelaki, dia duk berhenti betul-betul di depan sebuah padang yang lapang, tanah yang luas, padang lapang. Tiba-tiba seorang tu buka plan. Duk tengok. Tiba-tiba mari seorang budak yang lebih kurang baya umur 11 ke 12 tahun. Bila tengok hak lelaki 3 orang ni, pakcik hak dia tak pernah kenal, bukan kampung dia. Sememangnya sifat budak ni, dia suka tegur, dia suka bercakap.
Pakcik-pakcik ni saya tak pernah tengok masuk kampung saya, bukan kampung kami ni. Apa tujuan pakcik-pakcik 3 orang ni masuk kampung kami dan duk buat apa kat sini? Pakcik hak pertama secara ringkas dia kata, pakcik ni kerja sebagai pemaju. Jadi sebelum datang ke kampung kamu ni, dah banyak kawasan-kawasan lain hak pakcik dah majukan. Hak pakcik dah bina bangunan macam-macam, bangunan tu, bangunan ni, dan ni tiba pakcik nak buat dan nak majukan kawasan ni. Oh, lagu tu. Pakcik hak nombor 2 kerja apa? Duk pegang kertas tu. Pakcik ni pelukis pelan. Jadi pakcik hak pertama tadi dia akan majukan kawasan ni, tapi nak majukan tu pakcik akan kena lukis pelan dia, bentuk dia, rekaan dia macam mana, besar mana, ukuran mana, berapa tingkat. Pakcik jom lukis tu. Oh, lagu tu. Lepas tu pakcik tu seorang nampak duk diam, tak mesra mana tu. Apa kerja pakcik? Kerja pakcik ialah supaya anak-anak muda seperti kamu bermimpi. Nampak pelik, nampak dia pun tertarik. Pasal apa nak suruh kami bermimpi? Harapan pakcik, bila kawasan ini dimajukan dan naiknya sekolah, pakcik 2 orang tu nak bina sekolah kat tanah lapang yang kamu nampak ni. Jadi harapan pakcik bila sekolah ni siap, kamu semua anak-anak muda macam kamu yang duduk dalam kampung ni minta datang belajar di sekolah ni. Bila belajar di sekolah ni, belajarlah dengan bersungguh-sungguh dan rajin. Jadi satu masa bila kamu berjaya, kamu akan melanjutkan pelajaran kamu ke peringkat yang lebih tinggi. Dan bila balik kamu bawa ijazah dan kemahiran masing-masing, kamu bangunkanlah, majukanlah balik kampung kamu ni. Jadi itulah kerja pakcik, memberikan mimpi kepada anak-anak muda seperti kamu. Agak-agak tengok kepada 3 kerja ni, hak mana nampak hebat sikit? Hak nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3? Hak tu pemaju, hak tu pelukis pelan, hak tu bagi mimpi, bagi impian. Hak nombor berapa hebat? Hak nombor 3. Nombor 1 semua orang lain boleh buat, setakat pemaju. Nombor 2 lukis pelan, beratus beribu pelukis pelan ada. Tapi pembina impian dan harapan jarang-jarang ada. Dan inilah yang membezakan kita orang dengan orang lain. Vision. Sebab tu saya sebut sebagai contoh. Dalam mana-mana jabatan dalam negara kita, ambil contoh saya sebagai guru. Saya seorang ke cikgu dalam Malaysia ni bang. Beratus ribu cikgu. Dan kita ambil kesimpulan, bila bergelar sebagai seorang guru, kita semua guru melakukan tugas rutin yang sama. Pergi sekolah awal pagi, ada jaga pintu pagar, tunggu masa datang, tunggu masa balik, cukup waktu masuk kelas, ada waktu rehat, masuk kelas pula. Murid sakit kena bagi ubat, murid sakit kena jaga, hak terlebih sakit pi hospital, terlebih sakit pi hantar rumah, buat tuition tu, tak tidur malam, raik kertas, periksa, macam-macam. Secara ala kulli hal, semua guru melakukan kerja rutin yang sama. Tetapi apa yang membezakan? Yang membezakan ialah bila datang pegawai-pegawai tertentu yang pangkat dan level dia jauh lebih tinggi daripada kami. Inilah yang kita namakan nazir. Nazir mai sekolah. Satu individu dan person yang cukup digeruni dan ditakuti. Nazir nak mai, file tak siap, buku tu tak siap, ni tak siap dah. Tapi bila nazir buat penilaian, kenapa? Dakwaan tadi melakukan tugas sama. Pasal apa? Cikgu A dinilai oleh nazir, prestasi kamu 68%. Cikgu nombor 2, prestasi kamu 76%. Cikgu nombor 3, bagus, cemerlang, 96%. Pasal apa mesti berbeza? Sedangkan kita buat benda sama. Hak tu masuk kelas, hak ni masuk kelas. Hak tu jaga pagar, hak ni jaga pagar. Pasal apa? Hak tu 60, hak tu 70, hak tu 90 bang. Nampak tak? Apa yang membezakan? Vision dan wawasan, kesungguhan dalam kerja dan matlamat yang dicapai.
Begitu juga dalam berniaga. Contoh, kedai sebelah-sebelah, saya sebelah ni, kedai haji sebelah ni, jual barang yang sama, jual produk yang sama, jual harga yang sama. Tapi kenapa kedai saya ramai orang masuk, kedai haji ramai orang tak masuk? Benda sama. Haji kata benda sama macam kedai aku jual. Harga berapa? Ustaz, harga sama je, sekotak RM8 6 kupang. Kadang-kadang yang membezakan strategi pengurusan dan strategi pemasaran. Dan begitu juga cara mengiklan kedai dan produk masing-masing. Haji dia duduk situ lah. Orang datang pun tak apa, orang tak datang pun tak apa. Saya buh banner, buh label, masuk dalam internet, mai beli. Benda sama pun, vision dan matlamat dia jadi lain. Nampak tak? Begitu juga hal yang saya nak kaitkan. Kita tiap-tiap malam, kampung yang sama, mukim yang sama, anak Qaryah yang sama, jemaah yang sama, semayang sama, satu saf sama. Tapi pasal apa bila keluar daripada masjid, ada orang yang khusyuk, ada orang tak ada khusyuk, ada tak khusyuk. Pasal apa jadi lagu ni? Dah kata semayang, kami sama-sama semayang. Saf kot. Dia saf satu ni khusyuk sikit, saf dua tak khusyuk. Aku dah try saf satu pun tak khusyuk juga. Apa yang membezakan? Pemahaman tentang makna ibadah kita. Inilah kata bab hati, bab perasaan, bab menjiwai ibadah. Tak sama. Walaupun kita kata atas dasar rukuk sama rukuk, sujud sama rukuk, baca sama baca, ayat yang sama, wirid yang sama, doa yang sama. Tapi bab ini, inilah vision. Cara kita menjiwai ibadah kita tak akan sama dengan level orang lain. Ada yang tinggi sampai tahap dia rasa ke puncak, dia sungguh puncak ibadah. Ada yang kita kata khusyuk, ada yang separa khusyuk, ada yang tak khusyuk setakat tunggang balik saja. Ada yang boleh cegah dah fasyah dengan mungkar dia, ada yang 50-50 fasyah dengan mungkar dia, ada yang semayang pun tak berhenti juga duk buat dosa tu. Ini semua kemungkinan-kemungkinan yang boleh berlaku. Apa? Vision dan matlamat kita semayang yang membezakan kita dengan orang lain. Baik, sambung. Kau nak berhenti dah je? Sikit lagi ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa-apa yang dinafkahkan ataupun dirizkikan oleh Allah kepada kamu, maka berkongsilah, berinfaklah dengan orang lain. Ayat pun kita jelas dah nampak. Wa mimma razaqnahum, yang dianugerahkan pada kamu, yang direzekikan pada kamu. Direzekikan pada kita dah menunjukkan bahawa benda ini secara mutlak dan hakikat bukan milik, bukan hak kita, bukan milik kita. Maksudnya kita dapat benda yang direzekikan tadi bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan dasar kepemilikan kita, tapi datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, inilah antara hakikat dan realiti yang berlaku dalam alam syahadah kita. Bila kita ambil perkara ni terlibat dengan alam nyata dan alam syahadah, memang ada rupa bentuk kepemilikan. Kalau tanya tanah, tanah 2 ekar tepi Masjid Binjai tu saya punyalah, geran tanah ada atas nama saya. Nampak kepemilikan tu. Lepas tu tanah belakang tu hak Haji Saad lah, 14 ekar tu hak luas tu hak dia. Betul ke? Betul. Saya dah tengok geran dia, ada nama dia. Kereta tu hak saya beli loan bank sekian-sekian. Rumah 3 tingkat tu saya beli loan bank sekian-sekian. Ada dasar kepemilikan dia. Hak alam nyata. Tapi hakikat dia, ini semua nyata atau pinjaman. Pinjaman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita katakan pinjaman? Sebab kalau kita bermain dengan makna yang sebenar, hakikat dia, kita selalu baca ayat yang Allah sebut, wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah lah akan kembali segala sesuatu. Bila semua ni akan pi pada Allah, kembali pada Allah, dia memang hakikatnya bukan pemilikan kita secara mutlak.
Bukan hak kita secara mutlak, tapi dia dipinjamkan atas nama direzekikan dan dianugerahkan untuk menguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Anak kita ujian, isteri kita ujian, harta kita ujian, barang kepunyaan kita ujian. Semua tu Allah uji kita sama ada kita boleh gunakan perkara-perkara yang dia rezekikan, dia anugerahkan tadi dengan jalan yang betul, atau kita teruji dengan fitnah terhadap barang tersebut. Kadang-kadang isteri kita, kalau yang baik boleh membawa kita jalan ke syurga, tapi kalau tak kena gaya, dia boleh tarik kita masuk ke neraka. Fitnah yang dibuat oleh isteri kita boleh bawa kita masuk neraka kalau tak betul gaya dia. Begitu juga anak-anak kita. Cara yang betul kita didik dia, cara yang betul kita asuh dia, boleh bantu kita nak langkah kaki masuk dalam syurga. Tapi tak betul kita asuh dia, tak betul kita didik dia, dia boleh tarik kaki kita masuk ke neraka sekali dengan dia. Begitu juga dengan harta. Cari jalan yang baik, keluarkan pada tempat yang baik, insya-Allah ada balasan yang baik. Tapi kalau sumber dia pun dari tempat yang tak baik dan saluran dia pun pi tempat tak baik, Allah dah janjikan untuk hal tersebut pada kita. Bila ni satu yang direzekikan oleh Allah, kita kena faham satu ayat lagi, walillahi mirasus samawati wal ardh. Bagi Allah lah miras. Bila kita sebut ilmu miras, ingat ilmu apa? Ilmu miras jarang disebut, tapi kalau satu lagi nama lain dia, oh saya tahu ustaz ilmu ni. Ilmu faraid, tahulah ustaz kalau ilmu faraid. Kalau sebut miras, miras dengan faraid sama. Maksudnya kepada Allah lah segala faraid, segala pembahagian ini sama ada di langit dan di bumi akan kembali pada Allah bila hari kiamat nanti. Tak ada pun kekal dengan kita. Bahkan sebenarnya tak payah tunggu hari kiamat untuk membuktikan bahawa apa yang kita ada sekarang ni bukan hak kita. Tak payah nak tunggu Allah tarik balik apa yang ada di langit hak aku, apa yang ada di bumi hak aku. Tak payah tunggu hari kiamat. Tunggu saja Allah lucutkan nyawa dan nafas kita, memang dah berpisah dah. Anda meninggal, bawa dah tanah 2 ekar depan masjid tadi je? Tak bawa dah. Walaupun kiamat tak berlaku lagi. Isteri hak cantik tu suruh tanam sekali kah? Dia pun tak mau. Walaupun janji masa dulu, saya akan setia dengan abang sehidup dan semati. Sehidup tu dah, semati ni kalau kata tanam sekali dengan suami hang dah semati sangat, tak mau dia. Tinggal bini, anak 14 orang. Kalau kata mana anak salah seorang nak ditanamkan sekali dengan bapak hang, siapa berani? Ada lagi lah, tak mau. Kereta nak tanam sekali, dah orang lain boleh guna. Duit emas banyak, orang lain boleh manfaatkan, isteri dan anak kamu. Tak payah tunggu hari kiamat, nak tunggu Allah tarik balik. Kita meninggal, tinggal kita dengan amalan saja. Tinggal kita dengan amalan. Tapi Allah suruh di sini, apa yang direzekikan kepada kamu, yunfikun. Bila sebut wa mimma di depan, dia cuma sebahagian kecil, bukan suruh semua. Maksudnya kalau hari ni dapat duit RM50, wa mimma tu sebahagian. Sebahagian tu kita kata RM5 ke RM10, kongsi dengan orang lain. Yunfikun 40 lah. Nak buat apa? Mungkin jumpa orang miskin RM2, mungkin jumpa orang minta sedekah RM2, mungkin belanja kawan kedai kopi bayar 3 cawan RM2. Hak jumpa tu RM2, habis. Bukan payah pun. Tapi sebab apa yang jadi payah? Sebab pahala tu nampak ke tak nampak je. Sebab pahala tak nampak tu lah. Dan pahala dan dosa juga perkara yang kita kena percaya.
Dah kata beriman dengan benda gaib, pahala dan dosa tu pun benda gaib yang kita kena percaya. Allah bagi walaupun kita tak nampak. Dia tak datang zoom pahala dak zoom masuk. Orang lain pun tengok, oh banyak pahala hari ni, nampak tu berdengung masuk dalam tubuh hang. Tak nampak. Dosa pun tak nampak. Jadi sebab tak nampak tu, manusia tu jadi jauh nak buat benda-benda sudut tu. Kita kata pahala semayang, tak nampak. Pahala zakat, tak nampak. Tapi kesan dia boleh nampak, iaitu keberkatan pada hidup. Pahala kita tak nampak, tapi kesan pahala tu keberkatan dalam hidup, keberkatan pada keluarga, keberkatan pada harta. Kadang-kadang orang tu makan, kita kata cukup-cukup makan, tapi bila tengok suasana keluarga dia, kita kata kamu gaji ngam-ngam, isteri tak kerja, anak ramai, tapi tengok keluarga kamu bahagia, tengok kamu dengan anak isteri gembira, anak-anak hafal Quran, anak-anak rajin baca Quran, anak-anak rajin mengaji. Tapi hak ni, hak berguning-guning duit ni, aku serabut anak aku ni nak pergi hantar tahfiz mana, pergi tahfiz tu reject, pergi tahfiz ni reject, tak reti nak buat dah aku. Tengok, kita sebut ni benda hak berlaku dah lah kita sebut ni. Pasal apa? Berkat, keberkatan yang Allah sedang bagi pada orang tu, dan tak ada ketenangan yang Allah bagi pada orang ni. Mungkin dari sudut harta dia banyak, pangkat dia jauh lebih tinggi, tapi ketenangan dan kebahagiaan hidup tak ada pada dia. Hak ni Allah bagi ketenangan hidup. Kalau kita tengok pattern sahabat dulu dengan kafir musyrikin Mekah, jauh lah kanji kan. Sahabat-sahabat apalah, sampai khalifah sendiri baju pun compan-camping, baju pun berlubang, baju pun bertampar. Tapi keberkatan hidup tu, aura hidup Allah bagi pada dia. Bila musuh tengok tu jadi gerun, bila musuh tengok tu jadi takut. Tengok waktu peperangan contoh, biarlah tak terkait dengan ni pun. Waktu peperangan sahabat dengan tentera-tentera Rom dulu, zaman Hercules dulu, kalah. Walaupun jumlah tentera Hercules besar, logistik banyak, alat peperangan banyak, tapi apa jawapan dari pegawai hak paling rendah sampai pegawai atasan? Kerana mereka benar-benar beriman, kerana mereka benar-benar melaksanakan apa yang disuruh dan diperintah oleh agama mereka. Dan yang paling jelas nampak pada pandangan mata kami dalam peperangan itu, mereka mengutamakan siapa dia? Sahabat dan kawan mereka berbanding diri mereka. Hak nampak jelas ni, bila start nak perang, bila ada kawan pi depan, mereka sanggup tolak kawan tu ke belakang, dia pi depan. Dia berlumba nak pi depan. Tapi tentera kita ni berlumba tolak kawan suruh pi depan. Bila nak start perang, pi tu, kawan duduk depan. Hang pi, kita makin unduk. Tapi dia ni kawan nak pi depan, tak apa, biar aku duduk depan. Hak ni nak pi depan, tak apa, biar aku duduk depan. Dia rela mati semata-mata nak dapatkan syahid dan melindungi nyawa sahabat lain. Hak inilah punca sebenar kita kalah dengan mereka. Kita pun lebih kurang buat ni tidak. Kalau ada rugi tu, biarlah haji rugi dulu lah. Tak, biar dia rugi tengok dulu. Kalau haji rugi, aku pun tak mau masuk lah. Try ni ustaz, masuk perniagaan ni. Kita try dulu. Kalau kawan tu okey, baru aku okey. Kalau dia rugi, aku sengih-sengih sajalah. Kita suka tengok lagu tu. Boleh berhenti dah kaji, letih dah saya ni. Saya pun tak segak sangat sebenarnya ni. Tapi apa pun, kita dapat 3 benda malam ni. Yang pertama ialah pemahaman tentang alam ghaib. Yang kedua ialah tentang perintah Allah supaya mendirikan solat. Dan yang ketiga supaya berkongsi, berinfak tentang apa-apa yang Allah bagi nikmat pada kita dari sudut rezeki dan penganugerahan. Yang sebelum ni kita bahaskan, bila sebut pasal rezeki ni, tak semestinya cuma harta, tak semestinya cuma duit,
Cuma kita selalu membayangkan dan sinonim bila sebut, oh banyak rezeki hang, dia lebih kepada duit. Oh banyak rezeki hang, lebih kepada harta. Tapi kita hari ni dapat kesihatan tubuh badan pun rezeki, dapat anak yang baik dan soleh pun rezeki, umur panjang pun rezeki, kesihatan pun rezeki. Banyak kereta yang tak rosak-rosak pun rezeki. Orang lain tiap-tiap minggu duk baiki kereta, kita beli lama buruk pun alhamdulillah tak rosak, rezeki. Rumah kita buruk pun tak bocor, orang lain rumah baru beli tak ada 2 bulan dah bocor, rezeki. Tapi kita tak nampak hak tu. Dia rezeki ni dia macam ni lah, dia macam iceberg. Tahu iceberg? Iceberg hak kapal Titanic langgak tu. Iceberg tu pada permukaan air. Ni laut kan. Ni dasar permukaan laut, bawah ni air laut. Hak kita nampak, hak ni kan. Ni hak kita nampak tu, ais tu. Jadi kapal lalu ketul hak ni. Bawah tu besar ni ke besar lagi? Bawah tu besar lagi. Iceberg tu dia macam gunung. Jadi kita selalu nampak hak ni sebagai rezeki, tapi kita tak nampak hak bawah tu. Itu saya tunjuk contoh sajalah, perumpamaan. Kita selalu nampak hak tu lah. Tapi hak di belakang tu, hak kita sihat, hak kita tak sakit, kereta tak rosak, rumah tak bocor, hak tu apa okey, anak baik, anak soleh, isteri yang taat. Kita tak nampak hak bawah tu sebagai rezeki kita. Sama macam analogi yang orang selalu guna, sayur carrot. Tahu tak carrot? Gambar selalu orang tak carrot tu kan. Pokok orang lain daun besar, pokok kita daun kecil, hak atas darat. Tapi carrot orang lain sebenarnya walaupun daun besar, besar ni je. Tapi carrot kita daun kecil, besar ni carrot. Bawah tu hak kita tak nampak. Kita duk nampak daun orang hak besar tu. Oi, subur betul carrot hang. Besar sungguh daun carrot hang. Aku kecil je. Hak dalam bila gali, hak orang lain besar ni, hak kita besar ni. Okey, nampak dah? Boleh berhenti ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya-Allah kita akan bersambung pada ayat yang keempat ni. Saya nak tanya dah ni, kita ni nak sambung tahun depan ke bulan 12 ni tak ada kuliah tu dibatalkan ke macam mana? Sebab kalau kira hak Rabu minggu ketiga tu memang tak dan lah, sah-sah tak dan. Tapi rasa kalau hak minggu keempat tu dan. Jadi ada ke tak ada hak tu ke kira tahun depan baru nak mula? Tu saya nak tanya tu. WhatsApp okey, WhatsApp tak apa. Tak, bukan takut kalau contoh ni, takut tak bagi tahu awal, contoh saya anggap macam tak ada, saya terima hak orang lain jemputan tu, tiba-tiba haji kata ada pula, jadi bercanggah lah. Tak apalah, haji WhatsApp nanti. Sebab memang orang kalau tahu ada sebab dia hujung-hujung tu lah, sebab hujung-hujung tu memang orang nak mak perdana lah, perdana situ, perdana sini. Tu saya minta awal-awal. Tapi tak apalah, insya-Allah kita akan berhubung lepas pada ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawassikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa amla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.